الرحمن الرحيم الحمد لله رب Wassalatu العالمين. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik sahabat jamaah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hati kita. Allah memberikan kita nikmat terbesar, nikmat kesehatan, hidayah, nikmat kesempatan, sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama di dalam taman surganya Allah, yaitu di Masjid Istiqomah, dalam rangka sholat subuh berjamaah dan melaksanakan taklim subuh yang alhamdulillah pagi hari ini akan diisi oleh guru kita, sahabat kita, yaitu Brother Lim Joyson. Afwan, Ustadz Brother Lim Joyson. Beliau adalah founder dan CEO of IDT Kuala Lumpur. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang selalu memegang wasiat beliau sampai hari akhir. Baik jamaah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, insyaallah kajian subuh hari ini akan segera kita dengarkan dan kita simak. Kepada Ustadz Brother Lim Joyson, waktu dan tempat kami persilahkan. Masuk sampai 6.30 maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi kita berjumpa ya. Dan insyaAllah kajian pagi ini saya ingin bawa satu tajuk yang contemporary. Okey, yang contemporary, yang amat penting, iaitu tuduhan ataupun fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut tentang fitnah terhadap Nabi, sebenarnya bukan perkara yang baru. Mungkin baru-baru ni kita disebabkan smartphone ini, kita dapat tahu bahawa begitu banyak fitnah terhadap Nabi. Fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru. Dia telah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga. Zaman Nabi, semasa Nabi hidup, ramai tak orang tuduh Nabi, fitnah Nabi? Ramai ke tak ramai? Di antara mereka, ketua munafik tu siapa nama dia? Abdullah bin Ubay. Lagi Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Berarti telah berlaku zaman Nabi sendiri pun. Kalau kita lihat di barat, bilakah orang barat mula fitnah terhadap Nabi? Bila orang orientalis, bila mereka membaca, mengkaji kitab-kitab Islam, disitulah mereka bandingkan keadaan barat dengan keadaan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan timbullah banyak kekeliruan. Dan kalau kita lihat pada tahun 1800 hingga 1950, satu jangka masa yang pendek saja di barat, non-Muslim atau orientalis, mereka telah menulis, telah mengarang tidak kurang daripada 60,000 buah buku. 60,000 books against Islam. Sebagian besar tu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita pergi social media, pergi YouTube saja, dan kita akan dapat lihat bahawa ada segolongan non-Muslim, mereka sanggup melabur, mereka sanggup invest berjuta dolar hanya nak buat satu drama, nak buat satu cerita mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasa drama tu menceritakan perkara yang baik ke perkara yang buruk mengenai Nabi? Ya.
Dan banyak sekali bila saya tengok social media sekarang. Dan apa jenis tuduhan yang mereka ada terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tak boleh tuduh Allah. Sebab mereka tak jumpa apa saja apa sebab-sebab yang mereka boleh tuduh Allah bahawa menunjukkan Allah tu bukan pencipta. Dia tak boleh. Maka apa mereka buat? Mereka carilah apa-apa saja daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka cuba spinkan. Tahu spin tak? Petah belikkan dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tuduhan yang agak baru, iaitu mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menipu para sahabat. Di mana mereka dapat cerita tu? Nabi menipu. Nauzubillah, kita tak percaya. Tapi itulah tuduhan. Mereka dapati bahawa bila mereka kaji kitab Islam, mereka dapati bahawa pernah satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 isteri. Kemudiannya Allah turunkan wahyu, surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 3. Iaitu perintah Allah kepada umat Islam, maksimum boleh ada 4 isteri pada satu masa. Biasa tak dengar ayat ini? Surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 3. Biasanya ayat ini lelaki banyak hafalnya. Betul? Kahwinlah wanita yang kamu suka 2, 3 ataupun 4. Betul? Ayat ini ayat yang sangat-sangat special. Tahu kenapa dia special? Sebab tak pernah berlaku. Dalam Quran ada 6,236 ayat. Tak ada ayat begitu, melainkan ayat ini saja. Iaitu lelaki menghafal bahagian depan, wanita menghafal bahagian belakang. Betul? Lelaki bila nak berumah tangga, nak kahwin lebih, nak nikah lebih, Allah benarkan kahwin 2, 3, 4. Wanita bila tak mau suami dia kahwin lebih, Allah kata sekiranya kamu khawatir kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya 1. So wanita hafal bahagian belakang. So, bila ayat ini diturunkan, non-Muslim lihat apa? Bila ayat ini diturunkan, Nabi perintahkan sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, sesiapa yang ada lebih daripada 4, maka lepaskanlah mereka atau ceraikanlah mereka. Yang hanya boleh simpan, hanya boleh kekal 4 saja. Sahabat ikut tak perintah Nabi? Mereka ikut. Tapi siapa yang tak ceraikan isterinya? Siapa yang simpan lebih daripada 4? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dia simpan kekal 9. Dia tak ceraikan isterinya. Tapi dia perintahkan sahabat, siapa yang ada lebih daripada 4, ceraikan mereka, lepaskan mereka. So di sinilah mereka dapat idea, bukankah perintah Allah kepada semua? Dan Nabi perintahkan sahabat hanya boleh maksimum 4, dia sendiri simpan 9. Maka dia menipu para sahabat. Nampak tak? Dari situ dapat ceritanya. Dan bila orang tanya soalan sedemikian atau tuduh soalan sedemikian, sebenarnya apa reaksi kita terhadap soalan begini? Cadangan saya, relax. Cadangan saya menjawab, mengulas, dengan secara teratur supaya dia faham. Biasanya soalan pertama saya akan tanya orang yang bertanya soalan sedemikian, yang dia tuduh Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, menipu para sahabat. Saya tanya dia di mana satu tafsir Quran yang dia dapat cerita tu. Dalam agama Islam, kita mempunyai sekurang-kurangnya 4 tafsir yang utama. Quran boleh tafsir Quran, sunnah boleh tafsir Quran, sahabat boleh tafsir Quran, ulama boleh tafsir Quran. Dan saya akan tanya dia, mana satu tafsir yang kamu ambil? Tunjukkan saya. Dia tak bisa. Lepas tu saya akan tanya dia soalan kedua. Kamu tahu tak konteks ayat ini? Apa konteks ayat ini? Dalam agama Islam, bila kita baca Quran, kita ada disiplin Quran. Kalau ayat dalam Quran Allah sebut ya ayuhan nas, maka Allah berceritakan dengan semua manusia. Betul tak? Bila Allah sebut tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka Allah bercakap dengan orang-orang Islam, Muslim. Sekiranya Allah sebut qul ya ahlul kitab, Allah bercakap dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu konteksnya.
So surah An-Nisa, surah keempat ayat nombor 3, apa konteksnya? Biasanya orang yang tuduh, dia tak bisa jawablah semua ini. Dan saya akan bagi tahu dia, kalau kamu baca surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3, ayat ini konteksnya adalah syariat yang diturunkan, Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat Nabi. Selepas ayat itu diturunkan, semua umat Nabi mulai saat itu mereka hanya boleh mempunyai 4 isteri pada satu masa sehingga hari kiamat. Tak boleh ada lebih lagi. So ayat itu adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk Nabi, untuk umat Nabi. Untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat lain yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Dalam ayat ini ada 2 perkara yang penting di sini. Yang pertama, Allah melarang Nabi Muhammad SAW menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan dia cerai. Bukan dia tak nak cerai. Itu perintah Allah khas kepada dia. Sebab dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, Allah tak benarkan dia cerai. Kenapa tak benarkan dia cerai? Sebab semua isteri Nabi Muhammad SAW adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai, tak bisa cerai. Kalau cerai, ada tak mana-mana mukmin yang kamu boleh nikahi ibu kamu sendiri? Maka Nabi tak cerai, bukan dia menipu para sahabat. Nabi tak cerai sebab perintah khas Allah kepada dirinya. Dia tidak boleh ceraikan isterinya. Dan kalau kita baca lagi ayat seterusnya, bukan saja Nabi tak boleh cerai, maka Nabi pada ayat itu, selepas ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW tak dibenarkan kahwin lagi. Berarti kota Nabi sudah Allah telah tutup kota Nabi. Walaupun wanita tu betapa cantik, hati dia betapa suka, tak boleh nikah lagi sebab Allah telah tutup kotanya. Itu syariat untuk Nabi Muhammad SAW. Syariat untuk umat Nabi, kita maksimum 4. Kita boleh kahwin, boleh cerai, boleh kahwin, boleh cerai. Tetapi maksimum 4. Dan kalaulah non-Muslim tu faham, ayat ini rujuk kepada umat Nabi, ayat ini rujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka berlaku tak Nabi menipu sekarang? So tugas kita ni bukan marah, bukan naikkan suara, bukan gaduh, tetapi kita ulas bila orang tanya soalan step by step supaya orang dapat lihat konteksnya. Tuduhan yang kedua agak popular, na'udzubillah, tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW, iaitu gila seks ataupun seks maniac. Pernah dengar tak? Social media, kadang-kadang ada yang dalam tulisan, ada yang dalam video dan sebagainya. Saya sendiri pernah didatangi oleh seorang missionary. Orang sini faham tak missionary? Pendakwah Kristian datang jumpa saya, kawan saya ni. Dan pendekkan cerita, dia tuduh Nabi Muhammad SAW, sebab dia ada ramai isteri, maka dia kata Nabi Muhammad SAW gila seks. So bila dia tuduh, kalau orang biasa, biasanya kita marah kan? Marah tak? Janganlah marah, relax dulu. Yang penting kita nak ulas dulu. Kalau kita naik suara, kita marah, maka dia tak akan dengar apa kita cakap lagi. Okay? Maka saya tanya dia, you faham tak apa maksud gila seks? Kalau kita tanya doktor pakar, apa maksud gila seks atau sex maniac, doktor pakar akan kata, itu suatu penyakit. It is an illness. Penyakit. Dan setiap penyakit, dia ada tanda-tanda penyakit. Dia ada simptom-simptom penyakit. Maka saya minta dia, boleh tak kamu kemukakan sedikit simptom? Just show me some symptom. Tanda-tanda yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda gila seks. Dia tak boleh bagi. Saya tanya dia, apa kata kita bincang? Mari kita bincang. Kita bincang daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dan sehingga kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mari kita tengok, lihat. Tengok dia ada tak tanda-tanda gila seks. Kalau ada tanda-tanda, mungkin dia gila seks. Kalau tak ada tanda-tanda, mungkin dia tak gila seks. Mari kita bincang. Maka dia setuju. Dia setuju. Maka saya tanya dia,
Daripada sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga usia 25, sebelum Nabi nikahi Khadijah radhiyallahu anha, sebelum lahir sehingga usia 25, ada tak mana-mana buku, kitab, tulisan yang menulis bahawa mengatakan Nabi Muhammad SAW ada tanda-tanda gila seks? Dia ada wanita tak sebelum usia 25 tahun dalam hidupnya? Tak ada. Maka daripada lahir sehingga 25 tak perlu bincang lagi. Jelas dia belum ada tanda-tanda gila seks. Dan bila usia 25 itu secara umum, ya, saya gunakan fakta yang masyarakat orang Islam faham, iaitu dia usia 25 dia nikahi Khadijah radhiyallahu anha. Usia berapa pada masa itu? 40. Maka saya tanya kepada missionary itu, kalaulah seorang lelaki, okay, usia 25, dia mahu tak nikahi wanita lebih tua daripada dia 15 tahun? Dia diamlah. Saya tanya dia lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka berdua ni monogami. Tahu monogami? Hanya mempunyai seorang isteri saja, seorang wanita saja dalam hidupnya selama dekat 25 tahun. Berarti daripada 25 hingga 50 tahun dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi wanita lain melainkan Khadijah radhiyallahu anha. Maksudnya apa? Ada tak mana-mana rekod menunjukkan dia ada wanita lain? Tak ada. Kalau dia ada seorang isteri saja, berarti sampai usia 50 pun dia belum ada tanda-tanda gila seks. Orang yang gila seks ni, dia gila semasa muda ke gila semasa tua? Oh, orang sini tak ada faham. Gila semasa kuat ke gila semasa lemah? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW mempunyai tanda-tanda gila seks, kenapa dia tak gila semasa dia usia muda? Usia kuat, semasa dia kuat. Kenapa? Sehingga usia 50 pun belum ada tanda-tanda gila seks. Nabi Muhammad SAW nikahi Khadijah radhiyallahu anha. Dia berapa kali janda? 2 kali janda. Orang yang gila seks, betul ke dia suka kahwin wanita yang 2 kali janda? Kemudian bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hidup Nabi selama 2 tahun lebih tanpa wanita. Boleh tak orang yang gila seks tiba-tiba dia berhenti 2 tahun lebih? Tak faham ya? Orang yang hisap rokok, yang kuat hisap rokok, bisa tak dia berhenti 2 tahun lebih? Berhenti dulu, nanti sambung balik. Ada tak menunjukkan mana-mana tanda-tanda gila seks? Dan kemudiannya, selepas usia 50 lebih tahun Nabi Muhammad SAW, Nabi nikahi 2 isterinya, anak perempuan sahabat, iaitu Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dan selainnya isteri-isteri yang Nabi nikahi, majoriti mereka adalah janda. Betul? Nah, persoalan saya, kalau orang yang gila seks, dia mau kahwin janda-janda ke? Ada tak tanda-tanda menunjukkan dia gila seks? Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia nikahi ramai isteri-isterinya, apa dia buat? Dia didik, dia bimbing isteri dia. Betul ke tak betul? Salah seorang isteri yang dia bimbing iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dilaporkan dia menghafal sebahagian besar Quran. Ada yang laporkan bahawa dia sebenarnya menghafal keseluruhan Al-Quran. Dia ni hafizah. Persoalan saya, kalau orang yang gila seks, adakah dia duduk rumah ajar isteri dia macam mana nak hafal Quran? Halo? Kamu semua gila seks tak? Tak lah. Kamu ajar tak bini hafal Quran kat rumah? Tak, gila seks pun tak ajar. Gila seks apa mau cerita? Bukan saja itu, Aisyah radhiyallahu anha, dia menghafal sebahagian besar hadis dan dia meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis. Dia juga jadi penasihat kepada 4 Khalifah Rashidin.
Dia juga pernah melatih, pernah mengajar tidak kurang daripada 88 ulama. Dia pakar dalam perubatan, pakar dalam matematik. Persoalan saya, adakah ini cara orang yang gila seks mengajar bini dia begini? Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai tanda-tanda gila seks. Dan bila saya tunjukkan hujah ini kepada missionary itu, saya tunjuk kepada dia, saya tanya dia, ada tak tanda-tanda gila seks? Dia jawab, aku tak peduli. Kadang-kadang kita ada orang yang sengaja nak tuduh, bukan nak dengar pun. Dia bukan nak cari kebenaran pun, dia nak dengar, betul? Bagi saya tak kisah. Tugas saya ni bukan beri hidayah. Tugas saya ni menyampaikan kebenaran, menjelaskan supaya dapat buka mindanya. Kita doakan semoga Allah buka hatinya. Dan saya rasa pelik, saya tanya dia, saya cakap dengan dia, Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri. Kamu tuduh dia gila seks. Dan pelik sekali dalam kitab dia, in the Holy Bible, dalam kitab orang Kristian, salah satunya tentang mengenai seorang Nabi yang sangat hebat, iaitu Daud alaihissalam atau David. Dalam Bible, mengikut tafsirnya, dia mempunyai 99 isteri. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya ada 9 isteri, kamu tuduh dia gila seks. Daud alaihissalam, kamu tuduh dia apa? Gila seks, 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 gila seks. 11 kali lah. Dan ada seorang Nabi lagi, anak kepada Daud alaihissalam, Solomon atau Sulaiman alaihissalam. Dalam Bible, rekod dalam Bible, dia mempunyai 700 isteri, 300 gondit. Maksudnya 1000 isteri. Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri, kamu tuduh dia gila seks. Sulaiman alaihissalam ada 1000 isteri, you panggil dia apa? You kena pasang CD, dan CD tu sangkut. Tahu CD sangkut tak? Gila. Sampai time kamu kata seks. Jujur tak orang sedemikian? Bila dia dakwa, dia fitnah sesuatu, dia dakwa sesuatu, 9 isteri gila seks, 99 tak gila, 1000 tak gila. Pelik tak? Bagi saya beritahu kat dia, walaupun saya bukan Kristian, saya Muslim, I'm a Muslim, saya tetap tak percaya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam gila seks. Saya tak percaya. Dia ada ramai isteri, mereka ada ramai isteri, sebab zaman mereka syariat, lelaki boleh kahwin seberapa ramai wanita yang dia suka, yang tak ada had. Melainkan umat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi had, limit kepada maksimum 4. Maka saya tak percaya mereka gila seks. Salah satu soalan lagi yang agak paling popular sekarang, semasa saya pergi ke London, ada program di London dan sempat pergi ke Hyde Park. Biasa tak dengan speaker corner? Di London ada satu tempat yang orang satu padang besar, semua orang bisa pergi ke situ Ahad petang, pergi berdebat. Siapa nak berdebat? Saya pergi ke situ. Dan bila sampai ke situ, saya terkejutlah. Orang semua tuduh Nabi Muhammad SAW, na'uzubillah, dia kata dia pedofil, dia pedofil. Dia kata, betulkah dalam Sahih Bukhari, Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Macam mana seorang Nabi, seorang Rasul, sepatutnya mempunyai contoh yang baik. Kenapa menikahi kanak-kanak? So, lelaki tua nikahi kanak-kanak, dalam di barat mereka panggil pedofil atau pedofil. So bila orang tuduh sedemikian, macam mana kita nak ulas? Yang pertama, saya akan tanya orang yang tuduh dululah. Okey. Kalau you nak dengar jawapan saya, okey, nak buat perbincangan, dia ada satu syarat saja. Iaitu syaratnya tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Tak boleh. Tak bisa. Kalau nak banding keadaan dulu dengan keadaan dulu, keadaan sekarang dengan keadaan sekarang, bisa. Kenapa tak bisa? Sebab aku yang dulu, bukankah ada sebuah lagu di Indonesia tu? Kenapa tak boleh banding tu? Kenapa tak boleh banding?
Keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Sebab dulu-dulu dia bukan negara. Dia community. Kemudiannya dia jadi negara. Negara ada kerajaan. Lainnya keadaan. Dulu-dulu community, pernikahan ini di atas bahu mak bapak. Kalau mak bapak buat keputusan, masyarakat akan terima. Sebab dia tak ada isu. Dia bukan isu. Tetapi bila dah jadi sebuah negara, pernikahan untuk lelaki dan wanita bukan bergantung kepada mak bapak. Dia bergantung kepada kerajaan. Kerajaan yang menentukan usia berapakah lelaki bisa berumah tangga, usia berapakah wanita berumah tangga. Nampak bezanya? Maka keadaan dulu boleh tak kita ambil keadaan dulu dan kita nilai mengikut keadaan kita sekarang? Tak boleh lah. Ya. Kita hanya boleh nilai keadaan dulu dengan keadaan dulu. Contoh, Nabi Muhammad SAW nikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dapat restu tak daripada bapa Aisyah? Dapat restu ke tidak? Dapat restu. Sebenarnya cerita dah habis dah. Tak ada apa nak cerita dah. Kenapa? Sebab keluarga dah restu. Maka masyarakat terima. Sebab itulah bila kita lihat umat orang Arab zaman Nabi Muhammad SAW, ada tak sesiapa yang bantah? Ada sesiapa yang komplain? Ada sesiapa yang tak boleh terima tak pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha? Dan dia tak pernah jadi isu. Tak pernah jadi isu. Selama berapa lama? Lebih daripada 1200 tahun. Tak pernah jadi isu. Sehingga orang barat, the orientalist, mengkaji kitab Islam, bandingkan keadaan zaman Nabi dengan keadaan mereka di barat. Di situlah munculnya soalan itu. Dan dia tak pernah jadi soalan. Keluarga tak ada masalah, terima pernikahan itu. Masyarakat tak ada masalah. Yang paling penting yang ketiga tu, masih ingat lagi tak mula-mula saya sebut tadi? Musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan saya, musuh ini ada tak ambil peluang untuk mempolitikkan, untuk memburuk-burukkan, untuk menjatuhkan imej Nabi Muhammad SAW? Musuh pun tak ada masalah. Musa pun tak ada komplain. Musa pun tak ada protes. Maksudnya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha diterima baik. Sebelum saya sambung hujah, saya nak bagi tahu dulu, sebab isu mengenai Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi Muhammad SAW ada khilaf di kalangan masyarakat Islam. Saya tahu ada hujah satu lagi, tapi masa tak mengizinkan saya hujah bahagian ini. Saya terus kepada soalan non-Muslim. Bisa faham ke? Sebab mereka tuduh 6 tahun, saya ulas 6 tahun. Dan non-Muslim salah faham kat mana? Non-Muslim, dia kata mana boleh seorang lelaki usia 50-an nikahi seorang kanak-kanak 6 tahun. Tapi biasanya soalan ini datang daripada missionary Kristian. Kadang-kadang kalau kita nak patahkan hujah dengan ringkas, tanya dia, Joseph nikahi Mary. Joseph usia berapa pada masa itu? Mary pada usia berapa? Tahu tak Joseph? Joseph the carpenter, stepfather of Jesus Christ. Joseph, dia usia 90 tahun. Dia nikahi Mary pada usia 12 tahun. Tak pernah mereka kata dia pedofil. Tak pernah orang cakap dia pedofil. 90 tahun dengan 12 tahun, tak ada orang cerita. Tapi bila Nabi nikahi Aisyah, ini jadi isu yang besar. Yang mereka salah faham adalah Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka ingat selepas nikah mereka bersama. Itu tidak benar. Sebab sesuatu dipanggil unwritten rules. Something called unwritten rules. Berarti kalau sesiapa yang nikahi anak perempuan saya, sekiranya anak perempuan saya belum akhir balik, belum bersedia, saya tidak akan serahkan anak saya kepada lelaki itu. Betul atau tidak? So, selepas nikah, Aisyah radhiyallahu anha tetap duduk dengan bapa dia. Bapa dia yang menjaga dia. Dan sehinggalah dia akhir balik. Sehinggalah dia mentally, physically bersedia. Barulah diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa?
bila dia dah akhir balik, dia bukan kanak-kanak lagi. Dan bila dia mentally, physically bersedia, akhir balik tak cukup. Dia mental. Kadang-kadang wanita yang akhir balik masih kanak-kanak lagi. Kadang-kadang badan macam kanak-kanak lagi. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW tunggu sehingga dia mentally, physically bersedia, barulah Nabi jemput dia pulang. Saya nak tanya, apa isunya? Masyarakat Arab tak ada masalah. Musuh Arab tak ada masalah. Keluarga Aisyah radhiyallahu anha menerima baik pernikahan itu. So, dia tak pernah jadi isu. Dan sekiranya, na'udzubillah, sekiranya Aisyah radhiyallahu anha pernah dilayani lelaki, dia boleh lapor tak perkara itu? Dia boleh bagi tahu masyarakat tak? Dia boleh. Tapi semasa Nabi Muhammad SAW hidup, dia tak ceritalah. Selepas Nabi Muhammad SAW dah wafat, Aisyah radhiyallahu anha, dia mencerita tak mengenai Nabi Muhammad SAW? Dia cerita. Kan dia riwayatkan 2210 hadis. Dia menceritakan tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi persoalan saya, dia menceritakan mengenai Nabi perkara yang baik ke perkara yang buruk? Semua yang baik. Sekiranya pedofil berlaku, contohnya, adakah kalau kita tengok hubungan mereka ni rapat tak? Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha, rapat ke tak rapat? Romantik ke tak romantik? Kasih sayang ke tidak? Kalau kita lihat macam mana Nabi Muhammad SAW, Aisyah laporkan macam mana Nabi panggil dia dengan panggilan apa? Oh, orang sini hebat ya. Humairah. Lagi? Humairah bukan yang paling kerap. Yang paling kerap adalah Aish. Itu cara manja. Dilaporkan Nabi selalu panggil dia dengan cara yang manja. Tunjukkan apa? Begitu rapat hubungan mereka, begitu romantik mereka, betapa kasih sayang mereka. Dia tak macam orang mungkin Malaysia, orang Indonesia saya tak tahu. Orang Indonesia, suami panggil isteri apa? Sayang Isteri panggil suami apa? Abang Sayang abang. Tak ada skrip lain. Kalau tengok orang Masaleh, orang putih, orang English, dia panggil honey, pumpkin, strawberry, chocolate, sweetheart, macam-macam ada. Betul? Tapi Nabi panggil panggilan yang manja. Itu menunjukkan hubungan mereka sangat rapat. Dan juga dilaporkan, Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad SAW sering kali berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Betul tak berlumba lari? Okey, abang-abang di sini. Bila kali terakhir kamu berlumba lari dengan isteri kamu? Halo? Hari-hari? La ilaha illallah, ikut sunnah Nabi. Hebatnya orang sini. Hari-hari. Dan juga dilaporkan Nabi Muhammad SAW pernah bawa Aisyah radhiyallahu anha pergi ke pekan, pergi ke bandar. Dan bila ada program di sana, okey, mungkin ada ramai orang di situ, Aisyah radhiyallahu anha tak dapat lihat dengan elok. Nabi dokong dia, duduk atas bahunya. Okey, pakcik-pakcik di sini, bila kali terakhir kamu dokong isteri kamu? Kalau tak ada, lepas solat subuh, lepas kuliah subuh, balik ke rumah, dokong isteri kamu. Praktis sunnah Nabi. Betul? Kalau dokong isteri, lumba lari, panggilan manja, itu tunjukkan hubungan mereka rapat ke tak rapat? Sangat rapat, romantik, sangat kasih sayang. Itu sekadar tuduh pedofil, itu sekadar tuduhan tanpa asas sama sekali. It's just an accusation without any facts, without any proof. Salah satu lagi tuduhan yang boleh menyumbang kepada kekeliruan orang Islam, boleh menyumbang kepada murtad juga. Di Malaysia ada satu kes yang berlaku, seorang missionary datang kepada seorang Muslim. Dia tanya dia, Nabi Muhammad SAW, dia tahu tak jalan yang lurus? Maka dia kata tahu. Maka missionary tanya lagi, kalau dia tahu jalan yang lurus, kenapa dia minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus?
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Subuh dia dah minta dah. Zuhur dia minta, Asar dia minta, Maghrib dia minta, Isyak dia minta, solat pertama sehingga solat terakhir sebelum Nabi wafat minta tak? Tiap-tiap waktu dia minta. Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu jalan yang lurus. Dia berbeza dengan Jesus Christ. Dalam Bible, in the Gospel of John chapter 14 verse number 6, Jesus Christ kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Ayat Bible tu sebab apa? Jesus Christ kata, I am the way. Dia tahu jalan yang lurus. I know the truth. Dia tahu kebenaran. The life. Dia tahu kehidupan. Maka Jesus tahu jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW tak tahu jalan yang lurus. Sebab dia asyik minta. Allah tak bagi tahu dia. Maka dia tanya kepada budak Islam tu. So mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Terkejut budak tu. Tak pernah dengar soalan sedemikian. Pening, runsing. Cepat-cepat dia ambil soalan tu, dia pergi cari ustaz dia. Dia tanya kat ustaz. Alhamdulillah. Ustaz dia pun tak tahu jawab. Maka ustaz marah dia. Banyak tanya, iman lemah. Sini ada tak berlaku? Banyak tanya, iman lemah. Bila orang tanya, dia tak tahu jawab, dia marah balik. Banyak tanya, iman lemah. Maka budak Maka budak Muslim ini tambah runsing, tambah keliru dah. Dia ingat Islam ada jawapan. Tak ada jawapan. Percaya ustaz pula tahu jawapan. Ustaz pun tak tahu jawapan. Dan marah dia. Akhir sekali dia percaya kata-kata missionary itu. Dan dia murtad. Dia keluar Islam. Sekarang dia jadi missionary Kristian. Jangan kita ambil ringan. Kadang-kadang walaupun soalan tu mudah, nampak mudah, kalau kita tak tahu jawab, tetap kita tak dapat bagi jawapan yang elok. Sebenarnya soalan ini amat mudah sekali kalau kita tahu puncanya. Punca yang menyumbang kepada kekeliruan. Kalau kita tahu puncanya, maka masalah tu selesai. Punca. You know the cause of the problem? Settle. Apa puncanya sebenarnya? Menyumbang kepada kekeliruan ini. Terjemahan Al-Quran. Dengar elok-elok. Saya bukan kata Quran tak betul. Saya kata terjemahan, the translation. Translation, terjemahan. Sebab terjemahan itulah yang menyumbang kepada kekeliruan. Contoh, kalau saya tanya muslimin, muslimat di sini, apa maksud Iqra? Dalam bahasa Indonesia? Bacalah. Sebenarnya bila kita terjemahkan Iqra kepada bacalah, mulalah kekeliruan di situ. Mulalah masalah tu mula daripada terjemahan tu. Kenapa? Sebab bacalah. Kalau kita lihat satu ayat dalam Quran lagi, dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 48. Ayat di Quran tu sebut Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Tengok ayat ini suruh dia bacalah. Ayat ini kata dia tak bisa baca, tak bisa tulis. Sekarang ni cakap betul-betul. Dia bisa ke tak bisa? You punya Tuhan tak tahukah? Sini cakap tak bisa, sini cakap tak bisa, sini cakap bisa. Mana satu? Nampak tak? Masalahnya berlaku daripada terjemahan. It is the translation, the inaccurate translation. Sebab perkataan Iqra ni sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Sekurang-kurangnya bacalah, mengulangi, sampaikan. Jibril alaihissalam sampaikan wahyu kepada Nabi. Dia bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil, suruh Nabi baca Iqra tadi. Quran besar ke Quran kecil? Ada Quran ke? Dia bawa buku turun ke daripada langit? Dia sampaikan wahyu saja tanpa buku. Sampaikan wahyu. Dan dia suruh Nabi buat apa? Iqra di sini ulang balik, mengulangi apa yang saya sampaikan. Kamu hafal, ulang balik. Tetapi Iqra, bacalah, juga boleh bawa maksud, juga boleh bawa maksud ulangi. Tetapi daripada secara zahir, Iqra ini bacalah, maksudnya seolah-olah dia ada buku membaca. Maka bila kita terjemahkan bacalah, kita kena buat kurungan, mengulangi,
koma, sampaikan. Barulah bila orang lihat, seolah-olah bercanggah. Tapi nanti dulu, dia juga bawa maksud mengulangi. Maka tidak berlaku kekeliruan. So, terjemahan itulah yang menyumbang kepada kekeliruan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah yang sama. Kita terjemahkan apa tadi? Terjemahkan ayat itu apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul? Betul kan? Tapi masalahnya kalau kita baca ayat-ayat Quran yang lain, contohnya dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 67, surah Yasin, surah 36, ayat 3 dan 4. Nah, ayat Quran itu sebut apa? Yang bermaksud Allah kata, sesungguhnya kamu Muhammad SAW adalah salah seorang Nabi atau Rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Dalam Quran sebut Nabi berada dalam jalan yang lurus. Persoalannya, kalau dia dalam jalan yang lurus, kenapa dia minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus? Dalam jalan yang lurus minta lagi tunjuk. Sebab itulah kalau kita baca tafsir Quran, tafsir Ibn Kathir, orang sini biasa ke? Dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW bukan minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dia minta Allah bimbing kami dalam jalan yang lurus. Bukan tunjuk. Bila kamu dalam jalan yang lurus, bukan minta tunjuk, minta bimbing. He didn't ask Allah to show him the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way at the right path. Sekiranya kita, ustaz tu bisa menjawab soalan ini kepada budak Islam tu, ada masalah tak sekarang? Mungkin budak Islam tu akan jadi pendakwah Islam yang pergi menyampaikan kepada missionary itu. Sebab tu ingat, kalau anak-anak kita tanya soalan mengenai Islam, kalau kita tak tahu jangan marah. Banyak tanya iman lemah, jangan. Puji dia, bagus. Soalan yang kamu tanya memang bagus. Disebabkan terlalu bagus, ayah pun tak tahu jawapan. Nanti ayah pergi tanya ustaz dulu, tanya pakar dulu, esok saya bagi jawapan. Itu caranya, bukan kita marah. Saya akhiri satu lagi soalan terhadap fitnah terhadap Nabi. Ini popular dalam Facebook. Orang muda tak ada Facebook kan, orang tua saja ada Facebook, betul? Facebook ini menunjukkan di Amerika Syarikat ada sepasang suami isteri, orang tua. Mereka niat baik ya, mereka nak menyampaikan dakwah. Maka mereka pergi ke masjid. Dia tak masuk masjid, di luar pagar. Apa dia buat? Suami tanya soalan, isteri jawab. Suami tanya, isteri jawab. Tujuannya nak menyampaikan dakwah kepada orang karya dalam masjid itu. Maka suami tanya soalan kepada isterinya. Dia kata, Muhammad, his name is mentioned in the Quran how many times? Maksudnya Nabi Muhammad SAW nama disebut dalam Quran, nama Muhammad tu disebut dalam Quran berapa kali? Maka isteri dia jawab 5 times. Kemudian dia tanya lagi, Jesus Christ, his name mentioned in the Quran how many times? Atau Nabi Isa alaihissalam, Jesus sebut dalam Quran nama dia berapa kali? 25 times. Wow. Apa tujuan dia buat begitu? Dia nak bagi tahu karya dalam masjid, bacalah Quran kamu. Nama Muhammad saja 5 kali. Nama Isa, Jesus 25 kali. Siapa lebih hebat? 5 kali hebat ke 25 kali lebih hebat? So kadang-kadang walaupun soalan ini mudah, tapi kalau kita tak belajar, kita tak tahu macam mana nak jawab. Yang pertama, bagi tahu orang yang tanya soalan itu, keseluruhan Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bila ayat itu diturunkan kepada Nabi, nama Nabi tak disebut. Dan nama Nabi disebut bila dituju kepada dia sebagai orang yang kedua atau orang yang ketiga dalam perbualan itu. So sekarang ni, keseluruhan Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad SAW lebih banyak disebut dalam Quran? Dia kata tak kira, sebab Muhammad tak ada, tak cukup banyak nama. Perkataan kul dalam Quran sebut 332 kali. Apa maksud kul? Katakanlah wahai Muhammad.
Bukankah nama dia sebut 332 kali? Dia kata itu tak kira. Sebab itu asal Quran tak ada. Kamu bubuh sendiri. Kurang asam betul. Dia nak bandingkan. Nama banyak, siapa nama lebih banyak, dia lebih hebat. Okay, no problem. Saya setuju. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Muhammad tu 4 kali. Ahmad sekali, 5 kali. Okay, Jesus Christ 25 kali. No problem. Tapi dia tak tahu adalah Nabi Nur alaihissalam, nama dia sebut dalam Quran 47 kali. Tanya dia, Jesus lebih hebat ke Nabi Nur alaihissalam lebih hebat? Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya disebut dalam Quran 74 kali. Tanya dia, Jesus lebih hebat ke Nabi Ibrahim alaihissalam lebih hebat? Nabi Musa alaihissalam, nama dia disebut dalam Quran sebanyak 177 kali. Jesus Christ 25 kali saja. Berapa ratus persen Nabi Musa alaihissalam lebih disebut dalam Quran berbanding dengan Jesus. So siapa lebih hebat, tanya dia? Syaitan. Oh, syaitan. Syaitan. Tahu tak nama syaitan sebut dalam Quran berapa kali? Wow, orang-orang di Balikpapan ni tahu jawapan tapi tak mau cakap ya. Merendah diri. Nama syaitan disebut dalam Quran sebanyak 88 kali. Jesus Christ berapa? 25. Tanya dia, syaitan lebih hebat ke Jesus lebih hebat? Dan dia nak banding, mereka suka banding Jesus, Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Saya beritahu, jangan banding begini, itu salah. Jesus, Isa alaihissalam bagi orang Kristian, Tuhan. Nabi Muhammad SAW bagi kita orang Islam, manusia, insan, diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Betul? Kalau mau banding, banding Tuhan dengan Tuhan, bukan Tuhan dengan manusia. Bandinglah Jesus dengan Allah. Mari kita tengok, nama Allah sebut dalam Quran berapa kali? Siapa di sini tahu? Dah mengaji Quran lama kan? So siapa tahu angkanya? Nama Allah sebut dalam Quran berapa kali? Halo? 2696 kali. Atau lebih kurang begitu. 2000 lebih kali. Nama disebut dalam Quran. Jesus berapa? 25. Tanya dia, siapa lebih hebat, Allah ke Jesus? Habis cerita kan? Okey, so ini sebahagian sedikit perkongsian mengenai soalan contemporary, tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak lagi. Mungkin masa tidak mengizinkan saya untuk meneruskan. Ramai yang nak pergi kerja kan. Dan saya rasa itu saja. Dan sebelum saya akhiri, saya nak terima kasih kepada penganjur atas jemputan ini. Dan mohon maaf sekiranya bahasa saya ni lain daripada bahasa di sini. Saya risau, kadang-kadang terkasar bahasa perkataan yang kami gunakan di Malaysia. Tak ada masalah, tapi datang sini jadi masalah. So mohon maaf ya sekiranya ada apa-apa kelemahan. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.